Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu isu semasa yang semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan remaja, iaitu buli cyber dalam kalangan remaja Malaysia 2026. Buli cyber merujuk kepada perbuatan mengganggu, menghina, mengugut atau memalukan seseorang melalui penggunaan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi mesej, permainan dalam talian dan pelbagai platform internet yang lain. Berbeza dengan buli secara fizikal, buli cyber boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Malah mesej atau kandungan yang disebarkan boleh dilihat oleh ramai orang dalam masa yang singkat. Pada era digital masa kini, penggunaan internet dan media sosial telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian remaja. Walaupun teknologi memberikan banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi dan pembelajaran, penggunaannya yang tidak beretika boleh membawa kepada pelbagai masalah sosial termasuklah buli cyber. Antara bentuk buli cyber yang sering berlaku ialah penghinaan melalui komen negatif, penyebaran fitnah, ugutan, penyebaran gambar tanpa kebenaran dan tindakan memalukan seseorang di media sosial. Isu ini amat penting untuk dibincangkan kerana kesannya bukan sahaja menjejaskan emosi dan kesihatan mental mangsa, malah boleh mempengaruhi prestasi akademik, hubungan sosial dan kesejahteraan hidup mereka. Oleh itu, kita perlu memahami punca, kesan serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah ini demi melahirkan generasi Malaysia yang lebih beretika, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Seterusnya, saya menjemput rakan saya untuk menerangkan tentang punca-punca berlakunya buli cyber dalam kalangan remaja. Salam sejahtera, nama saya Vernet Vernevia Rokilin, nomor matriks RSUN 25000076. Saya akan menerangkan tentang analisis punca buli cyber. Punca pertama ialah kurang didikan agama. Individu yang kurang penghayatan nilai agama mungkin tidak memahami kepentingan menghormati dan menjaga perasaan orang lain. Akibatnya, mereka lebih cenderung melakukan penghinaan, fitnah atau gangguan dalam talian tanpa memikirkan kesan terhadap mangsa. Puncak kedua ialah kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan bimbingan keluarga boleh berasa kesunyian atau terabai. Keadaan ini boleh menyebabkan mereka mencari perhatian melalui tingkah laku negatif seperti membuli orang lain di media sosial. Puncak ketiga ialah masalah psikologi. Individu yang mengalami tekanan, kemarahan, rendah diri atau gangguan emosi mungkin menggunakan platform digital untuk melepaskan perasaan negatif mereka dengan menyakiti orang lain. Punca yang keempat ialah kurang rasa empati. Individu yang kurang empati tidak dapat memahami perasaan dan penderitaan mangsa. Oleh itu, mereka sanggup menghina, mengejek, atau memalukan orang lain tanpa memikirkan kesan yang ditanggung oleh bangsa. Kesimpulannya, buli cyber berlaku akibat pelbagai faktor dan perlu ditangani oleh semua pihak. Analisis impak buli cyber. Yang pertama ialah impak terhadap individu. Buli cyber menyebabkan kesan emosi dan psikologi seperti tekanan, kebimbangan, dan kehilangan keyakinan diri. Perasaan tidak selamat kerana serangan digital boleh berlaku bila-bila masa dan sukar dikawal. Analisis impak yang kedua ialah impak terhadap hubungan sosial. Menyebabkan rosaknya hubungan antara individu kerana wujudnya rasa tidak percaya, permusuhan, dan perpecahan komuniti dalam talian. Ini juga menyebabkan wujudnya budaya komunikasi yang kasar dan tidak beretika. Analisis impak buli cyber yang ketiga ialah impak terhadap pendidikan. Buli cyber menjejaskan tumpuan pembelajaran, motivasi, dan kehadiran pelajar. Selain itu, ia juga menyebabkan penurunan prestasi akademik akibat tekanan emosi yang dialami mangsa. Analisis impak yang terakhir ialah impak terhadap masyarakat. Ini menunjukkan nilai kemanusiaan dalam penggunaan teknologi. Selain itu, dapat membentuk masyarakat digital yang kurang empati dan mudah melakukan penghinaan terhadap orang lain. Falsafah humanisme yang pertama ialah menghargai maruah manusia. Humanisme menegaskan bahawa setiap individu mempunyai nilai
dan martabat. Tindakan menghina atau menjatuhkan seseorang dalam alam maya bertentangan dengan prinsip menghormati sesama manusia. Yang kedua adalah membina empati dan kesadaran sosial, menggalakkan individu memahami perasaan orang lain sebelum bertindak. Pengguna media sosial yang perlu menyadari bahwa kata-kata dalam talian boleh memberi kesan sebenar kepada emosi dan kehidupan seseorang. Yang ketiga adalah pendidikan nilai dan pembentukan sosial. Humanisme menyokong pembentukan individu yang bukan saja berpengetahuan tetapi juga beretika dan berpengalaman. Memberikan penekanan terhadap literasi digital yang digabungkan dengan nilai kemanusiaan seperti toleransi dan empati. Yang terakhir adalah tanggung jawab individu dalam masyarakat digital. Menekankan konsep autonomi manusia, yaitu keupayaan individu untuk memilih dan mengawal tindakan mereka berdasarkan pertimbangan rasional dan etika. Teknologi memberikan kebebasan untuk berkomunikasi. Pengguna tetap bertanggung jawab terhadap kesan daripada tindakan mereka. Oke, seterusnya saya akan menjelaskan aplikasi falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK terhadap isu bully cyber berdasarkan elemen Jerry, yaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Dari aspek jasmani, bully cyber bukan saja memberikan kesan kepada mental, malah boleh menjejaskan kesehatan fisikal mangsa. Tekanan yang berpanjangan boleh menyebabkan gangguan tidur, keletihan, dan masalah kesehatan lain. Oleh itu, pendidikan perlu menggalakkan penggunaan teknologi secara seimbang dan gaya hidup yang sehat. Dari aspek emosi, mangsa bully cyber sering mengalami perasaan sedih, takut, malu, dan rendah diri. Selaras dengan FPK, pelajar perlu dibimbing untuk membina kestabilan emosi supaya mampu mengurus tekanan dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Oke, dari aspek rohani, nilai moral dan keagamaan memainkan peranan penting dalam membentuk sasya pelajar. Penerapan nilai seperti hormat menghormati, empati, dan tanggung jawab dapat menghalang seseorang daripada melakukan bully cyber serta meningkatkan kesadaran tentang kesan perbuatan tersebut terhadap orang lain. Dari aspek intelek, pelajar perlu dilengkapi dengan literasi digital dan kemahiran berpikir secara kritis. Mereka harus mampu menilai maklumat, memahami etika penggunaan media sosial, dan membuat keputusan yang bijak ketika berinteraksi dalam talian. Salam sejahtera, nama saya Rixindo bin Riki, nomor matriks MS 2509377666. Saya akan menerangkan tentang rukun negara, cadangan, dan kesimpulan bagi isu bully cyber. Pertama, isu bully cyber mempunyai kaitan yang rapat dengan prinsip rukun negara, yaitu kesopanan dan kesusilaan. Dalam penggunaan media sosial, setiap individu perlu menjaga tutur kata dan tingkah laku agar tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Kita perlu menghormati marwah setiap individu walaupun hanya berinteraksi secara dalam talian. Selain itu, prinsip kepercayaan kepada Tuhan juga menekankan nilai kasih sayang, empati, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini penting untuk memastikan kita menggunakan teknologi secara beretika dan tidak menyalahgunakannya untuk mengganggu atau menghina orang lain. Seterusnya, terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi masalah bully cyber. Antaranya ialah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesan buruk bully cyber melalui kampanye pendidikan dan program kesadaran. Selain itu, bangsa atau saksi perlu berani melaporkan akuan atau kandungan yang berunsur bully kepada pihak berkuasa atau platform media sosial. Pengguna juga perlu mengamalkan etika digital dan menggunakan media sosial secara berhemat. Sebagai kesimpulan, bully cyber merupakan masalah yang boleh memberi kesan negatif terhadap emosi, keyakinan diri, dan kesejahteraan seseorang. Oleh itu, semua pihak termasuk keluarga, sekolah, atau masyarakat perlu bekerja sama untuk
membendung masalah ini dan mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat serta positif. Sekian, terima kasih.